Amin. Seorang pemuda yang telah lama menganggur, duduk termenung di sebuah kafe kecil. Hidupnya terasa kosong, dipenuhi keluhan dan ketidakpastian. Di sudut yang sama, Aiman, seorang jutawan yang terkenal dengan kejayaannya dalam dunia perniagaan, memperhatikannya. Dengan satu senyuman, Aiman mendekati Amin dan membuka bicara. "Kau nampak seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu," kata Aiman. Amin mengangguk perlahan. "Aku penat hidup begini. Aku tak tahu ke mana hala tuju." Aiman tersenyum. "Apa kata kau ikut aku selama 40 hari? Aku ada satu formula yang mungkin boleh mengubah hidup kau." Tanpa ragu-ragu, Amin bersetuju. Dan disitulah segalanya bermula. Keesokan harinya, Aiman memberikan sehelai kertas kosong kepada Amin. "Setiap hari, kau perlu menulis 3 perkara. 3 tugasan yang perlu diselesaikan. 3 pelajaran yang kau pelajari. Dan 3 perkara baik yang berlaku dalam hidup kau. Ini adalah formula 3 kali 3. Amin mengerutkan dahi. "Itu saja? Bukankah kejayaan perlukan sesuatu yang lebih besar?" Aiman ketawa kecil. "Perubahan besar bermula dengan langkah kecil. Percayalah, jika kau lakukannya setiap hari selama 40 hari, kau akan lihat perbezaannya." Hari pertama, Amin mencuba formula 3 kali 3 terasa janggal. Dia duduk di biliknya, merenung kertas kosong. "Apa yang aku nak tulis?" bisiknya sendiri. Setelah beberapa minit, dia memaksa diri untuk menulis. Tugasan, cari peluang kerja, siapkan resume, bantu ibu di rumah. Pelajaran, tidak mudah mengubah tabiat. Disiplin itu penting, rezeki perlu diusahakan. Perkara baik, dapat makan bersama keluarga, cuaca baik hari ini, Aiman sudi membimbingku. Walaupun nampak kecil, ia adalah langkah pertama yang penting. Aiman menepuk bahu Amin dan berkata, "Ini permulaan. Teruskan esok." Hari demi hari, Amin mula membiasakan diri dengan rutin baru. Walaupun masih ragu-ragu, dia mendapati dirinya lebih terarah. Pada hari keempat, dia berkongsi dengan Aiman. "Aku perasan sesuatu. Bila aku tulis tugasan, aku jadi lebih fokus. Bila aku tulis pelajaran, aku lebih sedar. Dan bila aku tulis perkara baik, aku rasa lebih bersyukur." Aiman tersenyum. "Itulah tujuannya. Kau sedang melatih minda engkau untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih positif." Amin mengangguk. Walaupun perubahan masih kecil, dia mula merasakan keajaiban formula 3 kali 3 ini. Seminggu berlalu, dan Amin mula merasa letih. Dia bangun pagi dengan rasa malas, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menulis formula 3 kali 3. Aiman menyedari perubahan itu dan bertanya, "Kenapa kau tak menulis hari ini?" Amin mengeluh. "Aku rasa tiada perubahan besar pun. Aku masih menganggur, hidup masih sama." Aiman menghela nafas panjang. "Perubahan bukan berlaku sekelip mata, Amin. Kau sedang membentuk disiplin. Kau nak berhenti sekarang hanya kerana kau belum nampak hasilnya?" Amin terdiam. Dia mengambil kertasnya semula dan menulis, walaupun hatinya masih ragu-ragu. Pada minggu kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Amin menerima panggilan telefon daripada sebuah syarikat yang berminat dengan resume yang dihantarnya minggu lalu. Ini kali pertama dalam berbulan-bulan dia mendapat respons positif. Dia berkongsi berita itu dengan Aiman, yang hanya tersenyum. "Nampak tak? Kau mungkin tak sedar, tapi usaha kecil kau sedang membuka pintu peluang baru." Amin mula percaya bahawa mungkin ada sesuatu dalam formula 3 kali 3 ini. Dia berjanji pada dirinya untuk teruskan walau apapun cabarannya.
Amin akhirnya diterima bekerja sebagai pembantu pemasaran di sebuah syarikat kecil. Hari pertama dia berdepan dengan cabaran yang tidak dijangka. Bosnya sangat tegas, dan dia perlu belajar banyak perkara dalam masa yang singkat. Ketika Amin pulang, dia mengeluh kepada Aiman. "Aku tak pasti aku boleh buat kerja ni. Terlalu banyak tekanan." Aiman tersenyum. "Tulis formula 3x3 dulu. Apa 3 perkara yang kau pelajari hari ini?" Dengan enggan, Amin menulis. Tugasan: siapkan laporan pemasaran, belajar guna perisian baharu, hubungi pelanggan pertama. Pelajaran: komunikasi itu penting. Bos tegas, tetapi berniat baik. Tekanan boleh jadi pemangkin kejayaan. Perkara baik: rakan sekerja membantu, suasana kerja baik, aku sudah ada kerja tetap. Selepas menulis, Amin tersenyum kecil. "Aku rasa lebih baik." Aiman menepuk bahunya. "Lihat, kau sedang berkembang. Jangan takut cabaran." 2 minggu bekerja, Amin mula rasa yakin. Namun, satu kesilapan besar berlaku. Dia terlupa menghantar laporan penting kepada bosnya. Akibatnya, dia dimarahi di hadapan rakan sekerja. Amin pulang dalam keadaan kecewa. "Aku rasa aku gagal. Aku malu." Aiman mendengar dengan tenang. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kesilapan itu sebahagian daripada proses pembelajaran. Apa yang kau boleh belajar dari ini?" Dengan berat hati, Amin menulis. Tugasan: pastikan semua kerja disemak 2 kali. Buat senarai semak harian. Perbaiki komunikasi dengan bos. Pelajaran: kesilapan boleh dielakkan dengan persediaan yang baik. Keberanian mengakui kesalahan itu penting. Rakan sekerja sudi membantu. Perkara baik: bos memberi peluang kedua. Aku belajar sesuatu yang bernilai. Aku masih mempunyai kerja. Amin menarik nafas panjang. Aku tak boleh biarkan satu kesilapan merosakkan segalanya. Aiman mengangguk. Itulah semangat yang betul. Bangkit dan teruskan. Amin diberikan tugas penting oleh bosnya. Membuat pembentangan kepada klien besar. Ini sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Dia gemetar, tetapi tetap berlatih setiap malam. Pada hari pembentangan, dia berdiri di hadapan Dewan Mesyuarat. Tangannya menggigil, tetapi dia mengingati kata-kata Aiman. Fokus pada 3 perkara baik setiap hari, bukan pada ketakutan. Dengan keyakinan baru, Amin berjaya melalui pembentangan itu dengan baik. Amin masih teringat perasaan gemuruhnya sebelum pembentangan. Walaupun dia berjaya menghadapinya, ada sesuatu yang masih mengganggu fikirannya. Dia tidak pasti sama ada dia benar-benar layak untuk terus maju dalam kerjaya ini. Suatu malam, dia duduk bersama Aiman di tepi tasik. "Aku rasa macam aku hanya bernasib baik, bukan sebab aku betul-betul bagus dalam kerja ini," katanya perlahan. Aiman tersenyum. "Kau tahu, setiap orang pernah merasa seperti itu. Tetapi kau kena ingat satu perkara. Kejayaan bukan tentang nasib semata-mata. Ia tentang usaha yang kau lakukan setiap hari. Bukankah kau dah belajar sesuatu dari formula 3x3? Amin mengangguk. "Tapi bagaimana kalau suatu hari aku gagal lagi?" Kau akan gagal, Amin. Semua orang akan gagal. Tapi soalnya, apa yang kau akan buat selepas itu? Itulah yang membezakan orang yang berjaya dan yang tidak. Amin termenung. Malam itu, dia menulis dalam jurnalnya, tugasan: teruskan belajar, tingkatkan keyakinan, cari mentor lain untuk nasihat. Pelajaran: kejayaan tidak datang tanpa kegagalan. Keyakinan perlu dibina. Usaha yang konsisten akan membawa hasil. Perkara baik: ada seseorang yang percaya padaku. Aku diberi peluang. Aku masih dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik.
Dia mula sedar bahawa kepercayaan pada diri sendiri adalah kunci sebenar kejayaan. Empat puluh hari berlalu sejak pertemuannya dengan Aiman. Kini, Amin bukan lagi pemuda yang hilang arah. Dia bukan sahaja mempunyai pekerjaan tetap, tetapi juga keyakinan dan tujuan dalam hidupnya. Pada hari terakhir program itu, Amin bertemu dengan Aiman untuk makan malam. "Aku tak tahu bagaimana nak balas jasa kau," katanya dengan penuh syukur. Aiman tersenyum. "Kau dah pun membalasnya dengan mengubah hidup kau sendiri. Sekarang, giliran kau untuk kongsikan ilmu ini dengan orang lain." Amin mengangguk. Dia sedar bahawa perubahan sebenar bermula dari dalam diri sendiri. Formula 3x3 bukan sekadar satu kaedah, tetapi satu gaya hidup yang membantunya melihat kehidupan dengan lebih jelas dan bersyukur dengan setiap langkah yang diambil. Dengan senyuman, dia membuka jurnalnya dan menulis untuk kali terakhir dalam perjalanan 40 harinya. Tugasan: teruskan mencabar diri, membantu orang lain, bersyukur setiap hari. Pelajaran: hidup ini tentang pertumbuhan. Perubahan memerlukan masa. Membantu orang lain memberi lebih makna dalam hidup. Perkara baik: aku telah berubah. Aku mempunyai masa depan. Dan aku bersedia untuk menghadapi apa sahaja cabaran yang mendatang. Amin menutup jurnalnya dengan penuh kepuasan. Kini, dia bukan lagi seorang penganggur yang hilang arah, tetapi seorang individu yang percaya pada dirinya sendiri dan masa depannya.